selesai sudah mesyuarat PIBG kita pada hari ini. Okey, majlis diteruskan dengan taklimat pengoperasian pembukaan sekolah yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Encik Mazli bin Bojo, Guru Besar Sekolah Kebahasaan Bandar Anggerik, Sekolah Kluster Kecemerlangan untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Sazwani selaku pengacara majlis. Terima kasih tahniah kepada seluruh ahli jawatankuasa PIBG yang baru dilantik yang masih mengekalkan Encik Azrin selaku yang dipertua. Mudah-mudahan PIBG yang akan datang lebih mantap lagi dengan penambahan seorang AJK yang baru. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, AJK ni, PIBG ni bukan kita serahkan bulat-bulat pada AJK yang dilantik. Saya sangat mengalu-ngalukan sekiranya ada tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa yang sudi untuk memberi sumbangan tenaga, fikiran, idea, sumbangan wang ringgit, sumbangan tenaga, itu sangat kita alu-alukan. Jangan kita harap hanya AJK saja yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk membangunkan PIBG. Kerjasama. Setiap organisasi memerlukan ahli yang kuat, yang mantap, yang hebat. Barulah sesuatu organisasi itu dapat berdiri dengan teguh. Jadi tahniah kepada AJK. Mudah-mudahan tuan-tuan akan terus diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, ibu bapa yang saya muliakan, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita pada 15 hari bulan Oktober yang lalu, bermula 18 hari bulan Oktober, beberapa buah negeri di Malaysia akan dianjak dalam fasa pemulihan, pelan pemulihan negara. Dan salah satu negeri yang terlibat ialah negeri Selangor Darul Ehsan. Negeri kita, negeri yang kita sayangi, negeri Selangor. Jadi sebagaimana yang dijanjikan oleh Kementerian Pendidikan melalui Menteri Kanan Pendidikan, iaitu Datuk Dr. Radhi Jidin, apabila selepas 2 minggu pengumuman oleh Perdana Menteri akan peralihan fasa, maka sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia akan dibuka sepenuhnya. Sebelum ini, apabila Selangor diumumkan ke fasa 3, kita mula buka prasekolah. Jadi prasekolah dibuka berdasarkan pelan pemulihan negara fasa 3, iaitu 18 hari bulan Oktober yang lalu. Jadi bermula 18 hari bulan Oktober, hari Isnin yang lalu, semua prasekolah telah dibuka secara bersemuka tanpa sebarang penggiliran. Dan apabila negeri Selangor diubah dari fasa 3 ke fasa 4, maka kita akan mula buka sekolah pada 1 November tahun 2021. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan dah dapat maklumat ini melalui media-media sosial, media massa dan sebagainya. Daripada WhatsApp-WhatsApp semua dah tahu. Sekolah mula dibuka pada 1 November secara bergilir. Dan sekolah yang akan dibuka hanya melibatkan murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Iaitu murid-murid tahap 1. Manakala murid-murid tahap 2, tahun 4, 5 dan 6, pembukaan sekolah secara bersemuka dan secara bergilir akan mula pada 8 hari bulan November. 8 hari bulan 11 tahun 2021. Jadi saya akan terangkan secara berperingkat. Okey, yang pertama, sebab saya tahu tuan-tuan banyak aktiviti lain selepas ni, jadi saya cuba percepatkan. Dan dalam minggu depan insya-Allah kita akan blast apa-apa maklumat terkini yang akan disampaikan kepada ibu bapa. Jadi hari ini hanya yang umum saja saya maklumkan. Okey, apabila sekolah dibuka pada 1 hari bulan November, iaitu pada hari Isnin minggu akan datang, murid-murid tahap 1 iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Iaitu saya ambil contoh satu Khawarizmi. Satu Khawarizmi ada 41 orang murid
dalam satu kelas, satu khawarizmi. Kemudian guru kelas akan buat penetapan kumpulan. Murid satu khawarizmi akan dibahagi kepada 2 kumpulan. 21 orang yang teratas mengikut abjad nama murid mengikut abjad dalam buku kehadiran akan diletakkan dalam kumpulan A. Kumpulan A, 21 orang yang teratas akan diletakkan dalam kumpulan A, manakala nombor 21 hingga 41 seramai 20 orang lagi akan ditempatkan dalam kumpulan B. Ini contoh kelas 1 khawarizmi. Tahun lain pun sama. Kemudian pada minggu pertama 1 bulan November, hanya murid-murid kumpulan A datang ke sekolah secara bersemuka. Murid kumpulan B, dia kekal di rumah untuk belajar secara kendiri. Bukan PDPR tuan-tuan, kita jangan salah tafsir. PDPR cikgu yang akan mengajar secara dalam talian. Pembelajaran kendiri, murid akan belajar sendiri dengan pemantauan dan bimbingan ibu bapa di rumah. Jadi, pada minggu pertama, murid-murid kumpulan A akan datang ke sekolah dan murid-murid kumpulan B akan kekal di rumah belajar kendiri, belajar sendiri. Manakala minggu berikutnya, 8 hari bulan, kita tukar. Murid kumpulan A akan hadir ke sekolah, murid kumpulan B akan hadir secara bersemuka, manakala murid kumpulan A tadi dia akan duduk di rumah, belajar sendiri di rumah. Jadi itu contoh yang saya ambil. Jadi situasi ini akan berlarutan sehingga ke penghujung tahun, iaitu pada minggu terakhir pada 10 hari bulan Disember. 10 hari bulan Disember adalah hari terakhir persekolahan bagi tahun 21. Tetapi sesi persekolahan akan bersambung lagi bulan 1 dan bulan 2. Jadi kita buat dulu penggiliran ini sehingga penghujung bulan tahun ini, iaitu hingga 10 hari bulan Disember tahun 2020. Jadi bermakna seminggu anak kita hadir ke sekolah bersemuka, jumpa cikgu-cikgu, jumpa kawan-kawan, manakala seminggu lagi mereka akan duduk di rumah belajar sendiri berdasarkan modul, buku latihan, buku teks dan apa saja yang diberi oleh guru, dan mereka belajar di rumah. Cikgu, adakah murid belajar di rumah minggu ini, minggu depan dia akan datang sekolah, dia akan belajar benda yang sama waktu dia belajar di rumah? Tidak. Pembelajaran akan diteruskan. Bukan yang kita ajar, bukan yang dia belajar di rumah, kita bawa ke sekolah, kita ajar balik. Tidak. Dia akan berterusan saja. Jadi kepada ibu bapa yang ada anak tahun 1, tahun 2, tahun 3, pada minggu akan datang ni, mulai hari Senin ke Selasa Rabu, guru-guru kelas akan memaklumkan kepada tuan-tuan sama ada anak tuan-tuan berada di kumpulan A ataupun kumpulan B. Sekiranya anak tuan ditempatkan kumpulan A, maka dia akan mula bersekolah pada 1 hari bulan. Kalau anak tuan-tuan berada di kumpulan B, mereka akan mula bersekolah pada 8 hari bulan November. Itu saja, mudah saja. Cuma kemungkinan ada ibu bapa akan buat rayuan, akan mempersoalkan ataupun tak berpuas hati dengan penempatan anak-anak kumpulan A dan kumpulan B. Untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya untuk memudahkan, saya telah mengarahkan guru-guru buat kumpulan berdasarkan abjad nama murid. Ini untuk mudah semua cikgu mengisi data dalam APDM. Sebab ikut abjad ni dia bercampur lelaki dan perempuan. Kalau anak kita perempuan abjad A, makna dia berada di atas. Bukan dia murid yang dapat A, B, A semua. Tidak. Ini untuk memudahkan guru-guru kelas mengisi dalam data maklumat murid dalam APDM, aplikasi pangkalan data murid APDM. Jadi kita bersedia sahaja kecuali sedikit kelonggaran sekiranya kita ada anak-anak di tahap 1 dan tahap 2. Sebab nanti sesi bersekolah dia tak sama tu. Tahap 1 November mula murid kumpulan A. Kemudian pada 8 hari bulan November, minggu akan datangnya, murid
tahap 2 akan mula bersekolah. Murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 akan mula bersekolah, dimulai dengan murid kumpulan A pada 8 bulan. Murid tahap 1, murid kumpulan B. Sebab kumpulan A dah sekolah kan. Jadi masuk minggu kedua 8 bulan, murid B pula akan datang ke sekolah. Bagi murid tahap 2, dia murid A, kumpulan A yang datang. Jadi mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang ada anak di dua-dua tahap. Tahap 1 ada 2 orang anak, tahap 2 pun ada 2 anak. Kalau ibu bapa tak kisahlah cikgu. Cikgu letaklah anak saya kumpulan A ke kumpulan B, saya tetap hantar anak sekolah. Tak kira bila dia sekolah, minggu ni ke minggu depan. Tu tak ada masalah. Mungkin ini akan memudahkan pihak pengurusan sekolah. Tapi kemungkinan ada ibu dan ayah, dia nak anak dia sekolah sesi yang sama, hari yang sama. Kan? Dia tak nak nanti adik sekolah, abang duduk rumah. Ataupun abang sekolah, adik duduk rumah. Dia tak nak macam tu. Jadi jika ada ibu bapa yang ingin anak-anak yang ada 2 tahap ni bersekolah pada hari yang sama, tolong maklumkan kepada guru kelas. Cakap dekat guru kelas, cikgu, saya ada anak di tahap 1 juga. Ataupun guru tahap 1, parent beritahu pada guru tahap 2, cikgu, saya pun ada anak di kedua-dua. Jadi mudah untuk guru-guru ni berkolaboratif untuk dua-dua kelas ni. Nak letak di kumpulan A, kumpulan B. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu antara mungkin akan menimbulkan masalah jika anak-anak kita berada di hari yang berlainan untuk bersekolah. Senang kan? Okey, saya rasa ibu bapa dah faham. Ingat aja, anak kita sekolah 1 bulan tahap 1, 1, 2, 3. 8 bulan tahap 2, 4, 5, 6. Kemudian anak kita akan diberi kumpulan A atau B. Nanti kalau tak dapat, tanya dengan guru kelas. Guru kelas dalam buat penyusunan sekarang ni. Yang saya dimaklumkan tahun 3 dah siap. Tahun lain mungkin belum lagi lah. Kalau anak saya dapat kumpulan B, saya nak kumpulan A, pun beritahu pada cikgu kelas supaya cikgu boleh buat sedikit perubahan jika perlu. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey, berkaitan dengan SOP, kehadiran. Murid tahap 1, 1, 2, 3, mereka kekal bersekolah pada sesi petang. Tak ada kita ubah pagi. Mungkin ala cikgu, minggu pertama kan budak tahap 2 tak sekolah. Kenapa tak letak je murid tahap 1 sesi pagi? Tak boleh. Kita nak memudahkan semua pihak. Bukan mudahkan cikgu saja, tetapi nak memudahkan mak ayah juga, nak mengurus kenderaan anak, nak mengurus orang-orang yang jaga anak-anak dan sebagainya. Macam-macam yang kita kena fikirkan. Dan saya mengambil keputusan berdasarkan kepentingan orang ramai. Bukan kepentingan seorang dua. Kalau majoriti perlukan benda macam ni, saya cuba buat. Kalau setakat seorang dua je, saya tak akan buat. Kerana kita buat sesuatu keputusan berdasarkan kepentingan ramai. Kepentingan ramai. Jadi murid tahap 1 yang akan bersekolah pada 1 bulan, pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Sesi persekolahan bermula pukul 1 petang. Pukul 1 petang. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Manakala hari Jumaat. Hari Jumaat, murid akan mula masuk ke sekolah pada pukul 2. Ingat 2 time tu je. Pukul 1, pukul 2. Hari Jumaat pukul 2 sebab ada waktu Jumaat. Hari lain pukul 1. Jadi sebelum pukul 1, anak-anak kita perlu dah berada di kawasan sekolah. Kecuali tuan-tuan ada masalah untuk menghantar anak awal mengikut waktu yang telah ditetapkan. Kita bagi kelonggaran sehingga pukul 1.30. Tapi tuan-tuan kena maklum kalau anak kita datang lewat, memang tak jadi kesalahan. Kita tahu sekarang musim COVID, menteri pun dah cakap, kalau murid datang lewat pun jangan ambil sebarang tindakan. Kita biarkan dia masuk, kita benarkan dia masuk. Tetapi perlu diingat, kalau dia datang pukul 1.30, bermakna dia dah ketinggalan satu subjek. Dia dah ketinggalan sebab kawan-kawan lain dah belajar pukul 1. Kalau dia datang 1.30, bermakna dia dah ketinggalan satu mata pelajaran. Tetapi
kelewatan itu tidak dianggap satu kesalahan. Bukan dianggap satu tindakan disiplin. Tidak, dibenarkan. Waktu datang. Waktu balik, hari Isnin murid akan balik pada pukul 6.20 petang. 6.20 petang, agak lewat lah. Sebab hari Isnin tu ada satu sesi perhimpunan. Tetapi perhimpunan kita tak ada kan. Kita buat perhimpunan secara alternatif yang lain nantilah. Kita akan maklumkan pada murid. Hari Isnin balik 6.20, hari Selasa, Rabu, Khamis balik pukul 5.50. Dan hari Jumaat juga, 5.50 juga. Jadi hari Jumaat datang lewat, balik cepat. Jadi kerana apa? Kenapa cikgu datang pukul 2 hari Jumaat? Kenapa balik 5.50 awalnya? Saya tak balik kerja lagi masa tu. Jadi ini kita berdasarkan petak jadual waktu. Kita tidak melanggar mana-mana keliling. Berdasarkan petak jadual waktu yang telah disiapkan oleh penolong kanan kita. Okey, jadi waktu balik, Isnin 6.20, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat 5.50. Makna balik pun cuma ada dua masa. Satu 6.20 dan lagi satu 5.50. Datang pukul 1 dan juga pukul 2. Jadi ingat dua waktu tu je. Walau bagaimanapun, nanti guru-guru kelas akan blast kepada tuan-tuan jadual waktu terkini untuk tindakan tuan-tuan dan puan-puan. Bagi murid tahap 2 yang akan mula bersekolah pada 8 hari bulan November, hari Isnin mereka akan masuk pukul 7.30 pagi. Bukan hari Isnin je, setiap hari. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, Khamis, Jumaat, mereka akan masuk ke sekolah mula belajar, bukan masuk, mula belajar pada pukul 7.30 pagi. Dan akan balik pada hari Isnin hingga Khamis pukul 12.50 dan hari Jumaat pada pukul 11.50. Jumaat awal 11.50. Jadi tuan-tuan take note tu supaya mudah untuk tuan-tuan menguruskan pengangkutan anak-anak. Pagi 7.30. Baliknya 12.50 dan 11.50 hari Jumaat. Itu aja. Jadi waktu ini akan kita maklumkan, termasuklah jadual waktu terkini yang akan dibentangkan oleh guru kelas nanti untuk di-blast kepada ibu bapa yang berada di rumah untuk mudahkan mak ayah lah. Kemudian pemakaian. Pemakaian murid. Tuan-tuan pun dah dengar apa yang menteri kata, murid-murid tidak diwajibkan memakai uniform sekolah, pakaian seragam. Okey. Jadi tuan-tuan, anak-anak kita ni masih di peringkat sekolah rendah. Murid-murid yang perlu pembentukan awal. Murid-murid yang kita anggap masih rebung. Kita bukan nak mereka melanggar disiplin ataupun sebagainya. Jadi saya harap pakaian anak-anak sekiranya uniform sekolah dah tak muat. Sebab zaman PKP ni, ada anak kita makin membesar. Ada anak kita makin mengecil. Maknanya baju-baju mereka yang kita beli awal tahun ada yang dah sempit dan ada yang dah longgar. Yang dah mengurus dia akan longgar. Yang membesar dia akan sempit. Jadi nak beli baju baru mungkin kita ada kekangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dibenarkan anak-anak kita memakai pakaian selain daripada uniform sekolah dengan syarat pakaian itu mesti bersopan. Itu maksud saya bersopan tu. Pakaian yang menutup aurat bagi murid perempuan dan lelaki, pakaian yang boleh baju dimasukkan dalam seluar. Itu yang kita maksudkan bersopan. Kasut memang kita dah arahkan awal tahun, kalau kasut hitam, stokin hitam. Kalau kasut putih, stokin berputih. Jadi sekarang arahan itu bukan terbatal tapi dilonggarkan. Anak-anak kita boleh pakai kasut lain. Kasut lain yang bertutup. Yang menutupi seluruh telapak kakinya. Kalau pakai selipar boleh cikgu. Pakai selipar saya tidak galakkan. Tidak galakkan. Kalau boleh biarlah pakai kasut yang menutup seluruh bahagian tapak kaki dan bahagian atas tapak kaki tu supaya mudah untuk murid-murid bergerak. Kalau pakai selipar kan ada kawan yang nakal dia pijak daripada belakang kan, terjatuh pula anak kita. Itu daripada
segi pemakaian. Dan kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, pakailah baju yang ada identiti sekolah. Identiti sekolah maksud saya macam baju sukan, t-shirt sukan ada rencana kan. Bukan tak boleh pakai baju raya. Bukan tak boleh pakai seluar jin. Seluar jin pun boleh pakai tuan-tuan sebab seluar jin dia kemas. Boleh pakai. Tetapi saya sangat berharap agar anak-anak kita yang datang ke sekolah biarlah menunjukkan identiti sekolah. Kalau boleh pakailah baju t-shirt sukan ataupun track bottom seluar sukan. Jika tak ada juga, dah tak muat, tak nak beli tak apa. Rasanya kedai buku pun tak buka. Bolehlah pakai baju-baju yang lain. Begitu juga dengan tahap 2. Ini saya cakap bukan untuk tahap 1 saja tetapi termasuk murid-murid tahap 2 iaitu tahun 5, tahun 4 dan tahun 6. Bagi murid lelaki, memang pada dasarnya KPM kata, menteri kata boleh berambut panjang. Boleh berambut panjang dengan alasan banyak kedai gunting tidak dibuka lagi. Sekarang kedai gunting dah buka, dah boleh gunting. Tapi kalau masih belum digunting rambut tu, tak apa. Yang penting datang sekolah. Kita tidak akan menganggap ini sebagai satu pelanggaran peraturan. Tidak. Sebab ini dah diarahkan oleh menteri. Menteri kata kita beri kelonggaran. Kita tak nak menyusahkan ibu bapa nak beli baru. Sekolah bukan lama pun sampai tinggal 4 bulan saja. Jadi kita akur dengan arahan dan saya percaya ibu bapa pun seronok apabila kelonggaran ini diberi. Pada ibu bapa yang menyediakan kelengkapan lengkap, saya ucapkan terima kasih. Sebab ada juga yang tanya saya, cikgu boleh tak saya nak beli t-shirt baru, seluar baru, uniform baru anak? Bolehlah. Tak ada masalah. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan yang telah menyediakan persediaan. Seolah-olah nak kita hari pertama sekolah kan. Walaupun dia orang dah bersekolah pada awal tahun sekejap. Boy. Seolah anak kita baru nak memula. Ada juga ibu bapa yang sedang teruja. Teruja terutama yang tahun 1 ni. Tahun 1 tuan-tuan, tiap hari dia baru sekolah sekejap. Baru ni minggu ni 18 bulan prasekolah baru masuk kan. Dia orang sekolah tempoh hari pun sekejap. Bila dia masuk dia seronok tuan-puan. Seronok dia. Sebab apa? Sebab dapat jumpa kawan-kawan. Dah lama tak jumpa. Walaupun tak ramai yang hadir. Tak penuh. Kehadiran tak penuh prasekolah. Mungkin ada yang tanya, cikgu kalau anak saya tak datang boleh tak? Boleh. Itu pun bukan satu kesalahan disiplin. Sekiranya tuan-tuan dan puan belum bersedia untuk menghantar anak-anak ke sekolah atas alasan kebimbangan penularan COVID-19, kita benarkan. Tapi dengan syarat, puan-puan, tuan-tuan harus menulis surat makluman kepada sekolah, kepada guru besar melalui guru kelas. Tolong maklumkan. Contohnya anak saya ni tidak dapat hadir ke sekolah kerana saya masih belum ataupun saya masih meragui keselamatan anak-anak ketika berada di sekolah bersama kawan-kawan yang begitu ramai. Jadi saya akan minta anak saya belajar secara kendiri di rumah dengan bimbingan dan pemantauan saya. Itu contoh surat makluman kepada saya, makluman kepada guru kelas jika anak-anak ataupun ibu ayah belum bersedia untuk menghantar anak ke sekolah. Tetapi kalau ibu ayah dah yakin, tak ada masalah, pihak sekolah dah buat macam-macam persediaan untuk menghalang COVID ini, tuan-tuan hantarlah anak ke sekolah seperti biasa. Seperti biasa berdasarkan jadual dan kumpulan yang telah ditetapkan. Mungkin ada yang tanya, cikgu boleh tak anak saya hari-hari nak sekolah? Dia nak masuk dua-dua kumpulan. Kumpulan A, kumpulan B. Sebab saya kat rumah tak ada orang nak jaga anak. Kalau anak saya seminggu sekolah, seminggu tidak, macam mana anak nak sekolah? Boleh tak dia nak sekolah dua-dua sekali? Dia nak kumpulan. Jadi perkara itu dibenarkan dengan syarat ada kekosongan.
Katalah ada ibu ayah dia tak mampu nak hantar anak lagi. Dia tak nak hantar lagi. Ada kosong grup A. Jadi anak yang daripada grup B ni kita benarkan berada di grup A dan grup B. Sebab dia dah tak sabar kan nak sekolah. Tetapi kalau boleh kita elakkan. Kita bagi peluang anak kita seminggu bersekolah, seminggu kendiri di rumah. Walaupun ada niat nak hantar dia setiap hari ke sekolah. Dengan syarat. Ada syarat. Nanti kalau ada yang nak hantar anak setiap hari, boleh jumpa saya lah. Tak perlu saya maklumkan syarat-syarat dia dalam kita punya talk ni. Nanti semua nak hantar penuh kan. Dah tak cukup pula tempat. Sebab tempat kita terhad. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Para ibu bapa yang saya hormati sekalian. Sebelum anak-anak kita bersekolah pada 1 bulan, pihak sekolah dengan kerjasama PIBG telah buat persediaan awal. Pertama sekali, kita dah bersihkan seluruh kawasan sekolah. Walaupun kita belum bersih sepenuhnya sebab seperti yang Tuan YDP cakap tadi, tenaga pekerja mana cukup 2 orang, 3 orang saja kan. Kita belum buat lagi aktiviti gotong royong bersama guru-guru. Kita baru buat pembersihan secara menyeluruh di prasekolah. Okey, langkah pertama kita bersihkan semua longkang. Kita cuba bersihkan mana-mana yang tersumbat bagi memudahkan air mengalir. Sekarang waktu hujan kan. Saya dah cakap dengan pekerja sekolah, longkang tu jangan ada yang tersumbat. Musim hujan ni air bertakung, nanti nyamuk Aedes banyak. Kemudian tanda-tandas pada hari minggu lepas saya dah tengok semuanya beroperasi dengan baik. Kecuali ada 1-2 kepala pipe dekat sinki tu dah rosak. Saya dah minta PKM untuk betulkan dengan kerjasama guru-guru. Kemudian bilik-bilik darjah, kerusi meja mencukupi. Sebab kita tak ramai yang datang sekolah kan sebab bergilir. Tetapi susunan dalam bilik darjah tetap sama. Kalau 40 orang murid, mesti ada 40 kerusi, 40 meja. Tak boleh kongsi. Walaupun dia kumpulan A, seorang kumpulan B, dia tak boleh berkongsi meja. Meja kena asing-asing juga. Kemudian langkah kedua, kita juga telah membuat fogging. Kita dah minta bantuan daripada PIBG dan PIBG telah meminta bantuan daripada MBSA untuk buat semburan nyamuk di sekitar sekolah kita. Kemudian kita juga mendapat sumbangan untuk sanitasi kawasan sekolah oleh satu syarikat lah. Minggu lepas dia dah buat untuk prasekolah. InsyaAllah dalam minggu depan dia akan buat untuk sekolah lain. Untuk blok-blok utama kita. Maknanya untuk fogging dan juga sanitasi, kita dah ada penyumbang. Kita dah ada orang untuk membantu kita. Jadi kawasan sekolah kita insyaAllah akan dibersihkan daripada nyamuk-nyamuk Aedes dan juga daripada COVID-19 yang durjana itu. Minta-minta biarlah murid-murid kita, guru-guru kita, ibu bapa dijauhi dari COVID itulah. Okey. Kemudian apabila mereka masuk ke sekolah, mereka akan buat saringan suhu badan dulu, scan. Macam yang lepas juga, dekat berhampiran pintu pagar utama. Murid akan masuk melalui satu pintu sahaja. Keluar pun satu pintu. Cuma nanti saya akan terangkan mana masuk, mana keluar. Okey, murid tahap 1, tahun 3, tahun 2 dan tahun 1 akan masuk ke kawasan sekolah menggunakan pintu kecil di sebelah kiri di pagar utama sekolah. Macam yang lepas juga, kemudian mereka masuk, mereka akan berhenti di meja yang dah ditetapkan dan di situ nanti ada termometer untuk mereka sukat suhu badan. Sekiranya suhu badan mereka melebihi 37.5% darjah Celsius, bukan peratus. 37.5 darjah Celsius, maka anak ini tidak dibenarkan masuk ke sekolah. Tuan-tuan perlu mengambil semula anak ini untuk dibawa balik ataupun untuk dibawa ke klinik untuk dapatkan rawatan kerana suhu badan melebihi 37.5 ini adalah tinggi dan bergejala. Jadi anak-anak ini tidak dibenarkan untuk bercampur dengan rakan-rakan di sekolah. Tuan-tuan kena ambil semula. Kalau tuan-tuan dah balik, cikgu akan hubungi
dan tuan-tuan datang sekolah ambil balik. Kemudian apabila yang disaring, dah disukat suhu badan, boleh masuk ke sekolah, mereka akan terus melalui pejalan kaki berbumbung. Mereka akan berjalan menggunakan laluan berbumbung sampai di satu persimpangan, mereka kena berhenti untuk mencuci tangan. Cuci tangan. Macam yang lepas juga, menggunakan sabun pencuci tangan. Kemudian dah dibersihkan, mereka bergerak terus ke bilik darjah ataupun ke dataran Datuk Pahlawan. Minggu pertama, dia orang akan terus masuk bilik darjah sebab darjah kosong, bilik darjah kosong, tak ada murid pagi. Tetapi apabila masuk minggu kedua, murid pagi dah datang sekolah. Pagi kelas dah penuh dengan murid. Dah ada murid tahun 4, 5, 6. Jadi murid petang ni, murid tahun 1, 2, 3, mereka akan terus dikumpulkan di Astaka. Di Astaka, di kantin, di dataran. Kita dah tetapkan tahun 1 kat mana, tahun 2 kat mana, tahun 3 kat mana. Kemudian apabila murid pagi balik, ini waktu pagi dah sekolah. Bila murid pagi dah balik, maka murid-murid ini akan kita gerakkan terus ke dalam bilik darjah. Selepas bilik darjah itu disanitasi. Bila murid sekolah pagi dah balik, guru yang terakhir akan buat pembersihan. Dia akan sanitasi seluruh bilik darjah itu supaya kuman-kuman dapat dihapuskan sebelum anak-anak kita tahun 1, 2, 3 menggunakannya di sesi petang. Kemudian apabila mereka masuk ke dalam bilik darjah, mereka akan menyebut sukatan atau bacaan suhu badan tadi. Sebab itu waktu mereka sukat suhu badan, cikgu tak catat. Catatan akan dibuat di dalam bilik darjah. Jadi anak kita kena ingat, kalau suhu badan dia 36.3, dia kena ingat 36.3. Sampai kelas, cikgu akan tanya, berapa sukatan suhu badan kamu, Ahmad? Dia akan ingat. Kalau dia tak ingat pun tak apa. Cikgu akan tembak lagi sekali dalam kelas. Sebab ada kita punya termometer kelas. Jadi tak ada masalah. Sebab kita minta dia sebut di dalam kelas. Kenapa cikgu tak catat dekat depan aja? Kan mudah murid. Kan? Murid tembak dari dia, cikgu catat. Tidak. Sebab kita nak cepatkan pergerakan. Nanti lambat ataupun murid-murid berkumpul. Dan tidak semua guru kelas ada di situ. Kalau macam tu, semua guru kelas kena ada kat depan. Bila semua cikgu kelas, tuan-tuan kena maklum, tahun 1, tahun 2, tahun 3 ada 22 bilik darjah. Takkan semua guru kelas tahun 1, 2, 3 kena ada di depan untuk buat catatan. Sebab nama senarai murid dia. Jadi kita minta murid-murid ingat bacaan suhu badan dan terus ke dalam kelas dan sebut pada cikgu. Sebab kalau waktu dia buat saringan tu, dia scan, ada cikgu yang akan tengok. Kalau saringan menunjukkan dia 37.5, maka cikgu akan minta dia balik bersama ibu bapa. Kalau tidak, cikgu sebut dan murid ingat, terus masuk ke bilik darjah. Kemudian di dalam bilik darjah, mereka akan belajar menggunakan jadual yang telah diberi. Jadual ada jadual terkini, tuan-tuan. Dia lebih kurang je. Tak ada banyak rombakan, tidak banyak perubahan dengan jadual yang lama dulu. Jadual bersemuka. Tapi jadual baru ini akan diedarkan minggu hadapan kepada semua murid. Dan juga semua ibu bapa untuk rujukan. Jadi tadi ada ibu bapa mencadangkan kita buat satu rak, letakkan buku-buku murid supaya murid tidak berat, menjenjeng, menyandang beg. Kan? Tapi tadi saya pun dah maklumkan buat masa ini rak buku tu memang kita tak boleh buat lagi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, pastikan anak kita membawa buku berdasarkan jadual waktu harian. Dia yang jadi berat ni tuan-tuan, kadang-kadang dia sumbat semua buku dalam beg dan dia bawa setiap hari. Itu berlaku. Itu belum lagi dengan berat beg. Beg yang beroda tu berat tau. Beg yang roda tu memang memudahkan anak-anak kita kalau di kawasan rata dia tarik, ya kan? Tapi time nak naik tangga, itu yang jadi berat.
Sebab beg itu pun dah beberapa kilo, tambah lagi dengan buku, jadi dia akan menjadi satu beban. Jadi pastikan anak-anak kita membawa buku berdasarkan jadual pembelajaran pada hari berkenaan. Pada hari berkenaan. Waktu rehat. Waktu rehat masih kekal seperti sebelum ni. Sekarang kita panggil 3.0. Dia sama macam 2.0, iaitu murid-murid buat tempahan di kantin melalui guru. Guru-guru akan tanya anak-anak kita apa makanan dan menu di kantin kita tetapkan, tuan-tuan. Saya minta maaf. Mungkin ada parent kata kenapa tak bagi kebebasan untuk murid nak makan apa menu dia orang. Tetapi disebabkan murid hanya boleh makan di dalam bilik darjah, maka kita terpaksa tetapkan menu setiap hari. Dan ibu bapa kena akur dengan menu yang telah ditetapkan oleh jawatankuasa kantin. Contohnya, hari Isnin murid makan nasi ayam. Contohnya lah, maknanya kalau nak anak-anak kita makan di sekolah, itulah makanan yang ada pada hari berkenaan, iaitu nasi ayam. Kalau nak nasi lain, tak ada. Nak nasi goreng, tak ada. Hanya satu menu saja sehari. Dan sekiranya tuan-tuan tidak bersetuju dengan menu yang ada di kantin ataupun menu yang telah ditetapkan, maka tuan-tuan dibenarkan untuk menyiapkan makanan untuk dibawa oleh anak-anak ke sekolah. Boleh. Tapi ada juga syarat tu. Semua makanan yang dibawa dari luar, tak kira lah luar tu mana, daripada kedai ke, daripada rumah ke, daripada restoran ke, hendaklah diserahkan kepada guru. Dan cikgu kena sanitasi bekas makanan itu. Bukannya makanan, bekas makanan. Kalau plastik, plastik lah. Kalau Tupperware. Untuk disanitasi dan diserahkan kepada anak-anak kita pada waktu rehat. Jadi untuk memudahkan tuan-tuan, untuk memudahkan cikgu-cikgu, adalah lebih baik semua anak yang hadir ke sekolah makan melalui tempahan yang dibuat di kantin. Harga makanan tak lebih daripada RM3. Saya dah cakap dengan pengusaha kantin, harga makanan tidak lebih daripada RM3. Tapi kalau tuan-tuan setuju nak tambah lagi, boleh. Kan, cikgu, budak anak saya tak puas lah makan dengan nasi harga RM3. Boleh tak tambahkan lagi nasi tu? Bila bahan bertambah, menu bertambah, maka harganya pun akan bertambah, tuan-tuan. Dan semua makanan itu mesti dibungkus. Bukan letak atas pinggan, budak makan atas pinggan, tidak. Semua makanan itu mesti dibungkus dan dibawa ke bilik darjah. Kemudian waktu rehat, guru-guru akan edarkan kepada murid yang hadir dan yang tempah. Bukan semua murid. Kita pun tak nak juga nanti ada murid yang terkesan tengok kawan makan, dia tak makan. Sebelum ini, PIBG ada menyumbang sumbangan biskut kalau tak silap saya. Bagi murid-murid yang tak buat tempahan makanan di kantin, PIBG sediakan biskut. Dan juga air mineral. Ini inisiatif PIBG. Sebab kita sedia maklum tuan YDP, bukan semua murid kita berkemampuan. Ada yang terkesan, ada yang terjejas, ada parent yang kena berhenti kerja, ada yang kurang gaji, kita faham. Jadi dengan adanya sumber PIBG, maka PIBG boleh menyalurkan makanan yang sihat untuk anak-anak kita yang tidak ada bekalan makanan dan juga tidak bawa duit ke sekolah. InsyaAllah tuan, saya kira kita akan gunakan dana daripada gerobok anggrek tu sedikit tu. Okey, terima kasih. Jadi waktu makan di dalam bilik darjah, mereka akan dipantau oleh guru lah, oleh guru yang ada pada waktu itu, dan kita tidak akan benarkan murid makan tanpa ada guru. Sebab al-maklumlah tuan-tuan, kita bimbang nanti murid-murid makan, bergerak sana sini, berlari, ambil kawan punya. Memang kita akan, tuan-tuan pun tolong beritahu pada anak-anak, kali makan jangan berkongsi makanan. Walaupun kawan bagi, jangan ambil. Bukan kita sombong. Untuk keselamatan. Kalau kawan kata dia dah makan sikit, tak sedap lah, kau ambil lah ni ayam ni, aku tak suka.
jangan ambil. Sebab makanan itu telah disentuh oleh orang lain. Itu antara SOP yang perlu kita maklumkan kepada anak-anak kita. Dan maklumkan juga pada anak-anak kita, jangan merayap di sekolah. Kalau nak ke tandas, terus ke tandas dan patah balik ke bilik darjah. Kadang-kadang tuan-tuan kita tak perasan. Ada anak-anak ni, dia pergi tandas tapi dia pusing jauh. Dia pusing dulu 2-3 blok sekolah baru dia pergi tandas. Ini kita harap tidak berlaku sebab kebimbangan amat besar sekiranya murid-murid bebas bergerak di dalam kawasan sekolah, penularan dikuatiri akan berlaku. Itu yang kita nak elakkan. Mungkin ada orang kata, alah cikgu dekat shopping komplek boleh, kenapa sekolah tak boleh rapat-rapat? Kita boleh pergi restoran mamak, duduk rapat. Kita jangan ambil hal orang, tuan-tuan dan puan-puan. Kita jaga sekolah kita. Bak kata Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, dia jaga sekolah, bukan jaga restoran, bukan jaga shopping mall. Kita jaga sekolah. Jadi setiap yang berlaku di sekolah, yang baik tak baik akan dipertanggungjawabkan kepada saya dulu. Kepada saya selaku guru besar. Kemudian barulah ditanggung oleh pihak-pihak yang di atas. Jadi sebagai guru besar, saya ingin memastikan anak-anak murid saya, anak-anak saya mesti selamat berada di dalam kawasan sekolah. Sebab itu, saya perlukan kerjasama yang erat daripada ibu bapa agar kita sama-sama ingat mengingati. Jika ada di pihak saya yang terlepas pandang, tolong maklumkan. Bukan semua perkara saya tahu. Bukan semua perkara saya boleh ingat dalam satu masa. Mungkin waktu taklimat ini ada perkara yang saya terlepas pandang, saya tak sebut. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan boleh bangkitkan dan nyatakan supaya saya boleh buat perubahan atau pengubahsuaian. Okey, kemudian waktu rehat habis, mereka akan balik pada pukul 12.50. Kita ada 5 model yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Penyuraian balik murid. Ada 5 model. Kita ambil model yang keempat. Model yang keempat iaitu penyuraian secara berperingkat. Itu model 4 tuan-tuan. Penyuraian secara berperingkat. Jadi apa dia model 4 ini? Model 4, murid akan balik secara berperingkat. Mula-mula kalau sesi petang, murid tahun 1 kita akan keluarkan dulu. Mereka balik pukul 6.50 kan? 6.50 atau 6.20. Kita akan mulakan dengan murid tahun 1. Tahun 1 akan balik dulu pukul 6.20 hari Isnin. Dalam tempoh 10 minit, murid tahun 1 kita lepaskan balik mengikut laluan datang tadi. Kita lepaskan dengan iringan guru mata pelajaran terakhir. Kita tidak akan lepaskan murid itu begitu saja. Dari dalam bilik darjah, berbaris, turun tangga dengan selamat, dengan iringan guru mata pelajaran, terus diiring sampai ke pintu pagar utama. Sampai di pintu pagar utama, kita akan lepaskan kepada ibu ayah yang sedia menunggu di luar. Kemudian habis murid tahun 1, kita keluarkan pula murid tahun 2 dan diikuti oleh murid tahun 3. Dan waktu balik ini kemungkinan kita ada buka 2 pagar. 2 pagar. Pagar A dan pagar C. Pagar C yang terletak bersebelahan dengan flat PKNS di sebelah. Sebab apa kita buka 2 laluan keluar? Untuk mengelak berlaku kesesakan di hadapan pintu pagar sekolah. Untuk sesi pagi, tuan-tuan, tahun 4, 5 dan 6, semua murid datang pagi ikut pintu utama, tetapi balik semua murid akan bergerak secara berperingkat keluar sekolah menggunakan pintu C. Semua murid tahun 4, 5 dan 6 akan menggunakan pintu C yang terletak di bahagian belakang blok ni, iaitu bersebelahan dengan flat. Pintu pagar kecil itulah. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu berlaku pertembungan antara murid sesi pagi dan murid sesi petang. Murid pagi nak balik, murid petang nak datang sekolah. Maka berlaku kesesakan teruk nanti
di bahagian pintu hadapan. Murid petang datang dia nak scan lagi kan. Sekali kadang datang abang yang besar-besar lalu tu dia tolaknya anak kita yang kecil. Jadi untuk mengelakkan perkara itu berlaku, kami telah membuat ketetapan murid sesi pagi, waktu balik mereka semuanya mesti menggunakan pintu C, iaitu pintu kecil. Kemudian mereka akan terus bergerak ke hadapan melalui laluan di sebelah tembok sekolah. Laluan tu pun insyaAllah kita akan bersihkan macam dulu supaya murid tidak bahaya lalu kat situ dan dipantau oleh guru-guru dan juga pengawal keselamatan. Dan mereka akan bergerak sampailah ke bahagian hadapan dan bersurai di situ mengikut ahli atau ibu ayah yang sedia menunggu kat situ. Jadi rasanya model 4 mudah untuk kita menyuraikan murid-murid secara berperingkat. Sesi pagi kita keluarkan murid tahun 4 dulu. Habis murid tahun 4, murid tahun 5. Habis last kali murid tahun 6. Jadi murid tahun 6 dia yang akan jadi murid terakhir balik. Jadi mungkin lewat sikit lah. Mungkin lewat. Sebab kita mula keluarkan murid pukul 12.50 kalau tak silap saya waktu balik. Waktu balik 12.50. 12.50 murid tahun 4 akan balik. Pukul 1 murid tahun 5. Pukul 1.10 murid tahun 6. Jadi di situ mungkin berlaku sedikit kelewatan. Ataupun kalau awal pun kita boleh keluarkan dia awal sikit je. Tak boleh awal sangat. Sebab mereka nak belajar lagi kan. Jadi kepada ibu bapa, sama ada anak kita berada di sesi pagi ataupun sesi petang, tetap tempat menunggunya di hadapan. Jangan sesekali tuan-tuan dan puan masuk ke dalam kawasan sekolah. Sebab yang saya cakap tadi, SOP yang sangat ketat. Yang pertama, SOP paling ketat tuan-tuan, semua guru mesti divaksin 2 dos, wajib. Kalau ada guru yang baru 1 dos, tak boleh masuk. Kalau yang langsung tak didos lagilah. Tapi ada kelonggaran juga. Dibenarkan masuk dengan syarat tak boleh masuk bilik darjah. Diorang duduk dalam store. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, semua pentadbir, semua guru SK Bandar Anggerik Sekolah Kluster Kecemerlangan telah pun menerima 2 dos suntikan vaksin sebelum bulan 10. Macam saya bulan 5 dah habis 2 dos. Ada cikgu yang last terima dos pada bulan September kalau tak silap saya. Begitu juga dengan 4 orang pengawal keselamatan kita. 2 orang pengawal pagi, 2 orang pengawal petang. Keempat-empatnya pun sudah divaksin 2 kali. 3 orang pekerja sekolah, seorang tukang kebun, 2 orang cleaner rakyat Indonesia, semuanya telah divaksin 2 dos. Pekerja kantin, 2 orang pekerja kantin bersama pengusahanya juga telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Jadi alhamdulillah 100% warga SKBA telah menerima suntikan vaksin 2 dos. Jadi kepada ibu bapa, yang pertama, tuan-tuan memang tidak dibenarkan masuk ke sekolah. Okay? Ini berlaku di mana-mana saja, bukan di SKBA saja. Tetapi sekiranya anak-anak kita terutama tahun 1, Puan Bazlina, tahun 1 mungkin ada yang takut nak masuk sekolah. Maklumlah dah lama tak sekolah, dia takut. Dia kena mak dia hantar sampai bilik darjah. Kalau mak tak hantar, mak balik dia akan meraung, dia akan menangis. Contoh, yang ini kita benarkan ibu masuk, salah seorang, sama ada ibu ataupun ayah. Kita benarkan masuk dengan syarat juga mesti disuntik 2 dos. Kalau tak disuntik lagi 2 dos, tuan-tuan juga tidak dibenarkan masuk. Biarlah anak tu menangis, saya nanti akan dukung dia masuk ke bilik darjah tanpa diiringi oleh tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah didos 2 vaksin, 2 dos tak ada masalah. Boleh masuk pada bila-bila masa dengan alasan dan sebab yang tertentu.
Jadi kes ini berlaku kepada semua murid dan semua ibu bapa. Bukan ibu bapa pagi saja ataupun ibu bapa petang saja. Semua. Semua. Saya bimbang juga murid tahun 1. Maklumlah dia orang dah lama tak sekolah. Dulu sekolah pun sekejap. Orientasi pun tak buat lagi sepenuhnya. Orientasi dalam talian. Jadi mungkin mereka rasa risau, bimbang, takut nak masuk sekolah. Tengok guru besar takut contohnya kan. Jadi kenalah mak ayah hantar. Mak hantar. Kita benarkan tak ada masalah mak ayah hantar dengan syarat yang seperti yang telah saya nyatakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu tentang SOP kemasukan dan penyuraian murid. Yang lain rasanya dah okey. Tentang PDP tadi. Okey, PDP tadi kumpulan A datang ke sekolah pada minggu-minggu yang telah ditetapkan, mereka akan belajar mengikut jadual dan mengikut sukatan pelajaran terkini. Kalau PDPR dia orang dah sampai unit 10 contohnya, dia sambung aja. Dia sambung aja. Manakala murid yang berada di rumah belajar kendiri, cikgu akan beritahu apa tugasan mereka selama seminggu itu. Mungkin cikgu akan beri, okey, semua murid sila siapkan buku latihan ataupun buku teks, muka surat ini dan siapkan untuk tempoh seminggu. Itu salah satulah tugasan yang cikgu beri. Ataupun cikgu hantar modul. Cikgu hantar modul melalui Google Classroom. Ataupun cikgu hantar modul dan latihan melalui channel media sosial ataupun Telegram ataupun WhatsApp. Tadi ada juga parent yang bertanya dalam usul, sila gunakan satu media saja, satu medium untuk hantar kerja sekolah. Sebab ada cikgu hantar dalam Telegram, ada cikgu hantar dalam WhatsApp, ada cikgu hantar dalam Messenger, ada cikgu hantar dalam GCR. Usahkan kata. Untuk makluman tuan-tuan, pihak Kementerian Pendidikan telah memberi kelonggaran kepada guru-guru untuk menyampaikan melalui apa sahaja sumber yang ada. Kalau ada Telegram, guna Telegram boleh. Kalau nak guna WhatsApp boleh. Yang penting maklumat itu, info itu sampai kepada murid-murid dan kepada ibu bapa. Dan lagi satu, guru-guru dibenarkan berbincang dengan mak bapak, dengan ibu ayah, kaedah mana nak digunakan. Jadi kaedah-kaedah yang pakai oleh guru sekarang waktu PDPR adalah hasil daripada persetujuan ibu dan ayah. Mak ayah dah setuju guna Google Classroom. Mungkin ada mak ayah kata, cikgu saya susahlah nak buka Google Classroom, boleh tak cikgu hantar Telegram aja. Okey, kita hantar melalui Telegram. Ada pula kata, cikgu Telegram saya tak ada channel Telegram, boleh tak hantar WhatsApp? Boleh, kita hantar pada WhatsApp. Kita hantar secara personal ataupun secara grup. Ini semua kaedah-kaedah yang dibenarkan. Yang penting semua maklumat, semua info sampai kepada murid, sampai kepada ibu bapa, dan ibu bapa boleh beri maklum balas kepada guru-guru. Kalau tuan-tuan rasa tak setuju, maklumkan saja kepada guru. InsyaAllah guru-guru SK Bandar Anggerik ini sentiasa sedia menerima sebarang perubahan dan sebarang permintaan daripada ibu bapa. Yang penting permintaan tu biarlah yang munasabah Puan Nur Sazwani kan. Mestilah yang munasabah, yang mampu untuk cikgu laksanakan. Kalau tuan-tuan minta sesuatu yang berat, cikgu tak mampu, saya minta maaf. Saya minta maaf bagi pihak warga SKBA. Setakat hari ini, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana dalam kalangan ibu dan ayah di SKBA ini tidak ada pun yang mengatakan perkara-perkara negatif kepada saya berkenaan dengan guru-guru saya. Semuanya yang positif, semuanya yang baik-baik. Bersesuaian. Ada yang kata, cikgu sesuailah sekolah ni sekolah kluster cikgu. Cikgu-cikgu dia pun kluster dia kata. Bak kata YDP tadi sekolah kita ni sekolah kluster, sekolah kebat. Kebat tuan-tuan tahu kan? Fikir aras tinggi. Kita tahun ini telah dipilih, bukan tahun ni, tahun lepas, telah dipilih
antara 4 buah sekolah di daerah Petaling yang membudayakan kebat, membudayakan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kita warga SKBA ni bukan saja guru, murid, malah ibu bapa perlu berfikir aras tinggi. Macam mana yang dimaksudkan pemikiran aras tinggi itu? Antaranya ialah pemikiran dan idea-idea yang sangat bernas, pemikiran yang di luar kotak. Saya percaya mak ayah lebih pandai daripada saya. Ramai kalangan ibu bapa ni orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ramai pensyarah-pensyarah UiTM, guru-guru pun ramai. Malah ada yang berjawatan ahli korporat, ahli politik, datuk-datuk, datin-datin ramai. Jadi tuan-tuan lebih faham, maklum apa yang saya cakap ini berkaitan dengan sekolah kita, iaitu SK Bandar Anggrek, sekolah membudayakan kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab itu setiap kali ucapan saya akan sebut hashtag sekali kebat selamanya hebat. Sekali kebat selamanya hebat. Saya nak semua murid saya mesti hebat. Macam mak dan ayahnya juga. Sebab saya tahu mak ayah di sekolah ni hebat-hebat. Sebab itu saya nak juga anak-anak kita hebat sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Okey? Dan lagi satu, tahun ini juga sekolah kita telah terpilih untuk dimasukkan dalam program transformasi sekolah 25, TS25. Kalau tuan-tuan tengok, kalau ada surat ke poster, kita ada satu logo TS25. TS25 tu maksud dia transformasi sekolah tahun 2025. Kementerian minta tahun 2025 semua sekolah di Malaysia ni mesti ada perubahan yang drastik. Perubahan yang lain daripada lain. Kita salah satu perubahan awal kita buat tembok. Tembok kita dah cat depan tu. Warna negeri Selangor, merah kuning negeri kebanggaanku. Sebab itu tembok saya letak warna merah kuning. Kemudian bila kita masuk ke dalam, kita nampak satu bumbung Dewan Berbumbung yang besar, yang baru, yang dibina dengan sumbangan pihak korporat dengan kerjasama PIBG. Cuma tuan-tuan dan puan, bahagian bawah Dewan tu belum berlantai cantik lagi. Tuan-tuan tengok, murid masih lagi duduk di atas tar. Kalau cantik, dia kena tampal atau turap dengan simen dan juga tiles. Jadi di sini mungkin YDP lupa tadi ni nak cakap. Kita perlukan Dewan Berbumbung yang cantik, yang kemas dan diduduki oleh murid dengan selesa. Jadi kita kena tile kan. Kita pasang dia punya pasir simen yang cantik. Jadi untuk itu saya berharap sangat agar tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi sumbangan pada PIBG terutama sumbangan tahunan RM80 tu. Kalau tak dapat RM80, bagilah 60, tak dapat 60, bagilah 50, 40, 20, RM10 pun tak apa. Ni sumbangan ikhlas. YDP dah cakap tadi, sumbangan ikhlas. Jadi bila ikhlas, beberapa saja tuan-tuan puan-puan serahkan sumbangan, kita akan terima duit itu, nanti kita kumpulkan dan kita akan buat untuk keperluan sekolah. Jadi itulah antara projek besar AJK yang baru tuan YDP ya. Tahun depan kalau boleh Dewan itu hendaklah detail. Macam mana itu saya serahkan pada tuan YDP yang bijaksana. Dengan dibantu oleh Puan Naib yang dipertua kita, Puan Rafidah yang budiman lagi rupawan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Berkaitan dengan pembelajaran tadi, belum habis lagi sebenarnya, saya pusing tempat lain pula. Okey, murid yang hadir ke sekolah, dia belajar bersemuka di dalam bilik belajar. Murid yang tak hadir tadi, kumpulan B ataupun kumpulan A pun dia akan duduk di rumah juga. Kumpulan B yang minggu pertama tu duduk di rumah dan belajar sendiri. Belajar sendiri. Kita tak panggil lah PDPR. Nanti ada parent yang tanya, cikgu kenapa tak buat PDPR? Takkan cikgu nak buat 2 dalam 1, tuan-tuan dan puan-puan Di sekolah dia nak mengajar bersemuka, dalam waktu yang sama dia kena buat PDPR. Dia takkan mampu.
ataupun pagi di sekolah, petang PDPR pun takkan mampunya. Jadi seperti mana yang diarahkan oleh Menteri Kanan Pendidikan, guru mengajar di bilik darjah di sekolah, yang di rumah cikgu akan bekalkan mereka dengan kerja-kerja untuk seminggu. Dan mak dan ayah tolong bantu pantau anak-anak kita di rumah. Saya memang yakinlah 100%. Mak ayah SKBA ni pasti akan memantau dan memastikan anak-anak kita bersekolah ataupun membuat kerja-kerja sekolah yang telah diarahkan. Kemudian bila dia datang ke sekolah pada minggu berikutnya, kerja-kerja itu hendaklah dibawa dan diserahkan kepada cikgu untuk disemak dan ditanda. Dan tentang ujian, tuan-tuan, ada ibu bapa bertanya dengan saya, cikgu, bila ujian? Bila peperiksaan akhir tahun? Untuk makluman tuan-tuan, sekarang tidak ada ujian, tidak ada peperiksaan lagi. Sekarang kita ada PBD, pentafsiran bilik darjah, yang berlaku sepanjang tahun dengan menggunakan beberapa kaedah oleh guru untuk memberi tahap penguasaan. Biasanya ibu bapa tahun 1 waktu orientasi saya akan terangkan. Kita akan buat sesi penerangan berkaitan dengan PBD, pentafsiran bilik darjah. Jadi pentafsiran bilik darjah ni setiap kali murid belajar untuk semua mata pelajaran, cikgu akan buat penilaian dan pentafsiran. Macam mana cikgu mentafsir? Ibu bapa, tuan-tuan dan perempuan, mungkin ada perempuan akan bertanya, cikgu, macam mana cikgu mentafsir anak saya? Cikgu di rumah. Anak saya di rumah. Macam mana cikgu nak nampak apa yang anak saya buat? Dia kaedahnya ada pelbagai, tuan-tuan, tuan-tuan dan perempuan. Pentafsiran PBD ni mempunyai pelbagai kaedah. Antara kaedahnya ialah pemantauan melalui penglihatan. Sebab itu anak-anak kita waktu PDPR kena buka video, kena buka kamera supaya cikgu boleh nampak untuk mentafsir dia. Kemudian boleh juga dari segi lisan dan penulisan, bacaan, itu semua boleh ditafsir oleh guru. Sebab guru-guru kita dah beri pendedahan macam mana nak mentafsir anak-anak kita ini dalam bentuk PDPR. Jadi besok bila keluar keputusan tahap penguasaan, bila ujung tahun ni, sebelum bulan 12, sebelum cuti bulan 12, cikgu-cikgu akan buat penyerahan kita punya tahap penguasaan anak. Jadi kita boleh tanya pada cikgu-cikgu mengapa anak saya dapat tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6. Ada 6 tahap, tuan-tuan, bukan 8. Ada 6 tahap. Kalau anak kita berada di tahap 1 dan tahap 2, anak kita perlukan bimbingan yang lebih. Anak kita perlukan pemulihan. Itu saya beritahu tuan-tuan awal-awal. Kalau TP1, TP2, tahap penguasaan 1, tahap penguasaan 2, bermakna anak kita memerlukan pemulihan. Tapi kalau anak kita tahap 3, 4, 5, mereka memerlukan pengayaan dan pengukuhan. Di situ penjelasan mudah supaya tuan-tuan boleh mengenali kenapa anak saya dapat tahap 1, tahap 2. Tahap 1, tahap 2, dalam bahasa kasar, anak kita masih lemah. Perlu bimbingan. Tapi kalau anak kita dapat tahap 6, tahap 5, tahap 4, ini adalah anak-anak yang cemerlang. Macam mana nak dapat tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6? Mereka mesti buat semua yang diminta oleh guru. Kerana pentafsiran oleh guru bukan melalui buku-buku kerja saja. Dengan sikapnya, dengan perwatakannya, dengan penampilannya, dengan tutur bicara dia, semuanya akan dinilai oleh guru-guru setiap mata pelajaran. Sebab tahun lepas saya ada terima juga teguran daripada parent. Cikgu, anak saya ni dia petah bercakap. Tapi kenapa dia dapat tahap 3 sahaja?
Sebenarnya tuan-tuan, kemungkinan berlaku juga kesilapan dia waktu cikgu soal dan sebagainya. Mungkin dari segi disiplin dia yang cikgu nampak kan. Tak semestinya dia petah bercakap mesti dapat tahap 6. Tidak. Itu terpulang kepada kebijaksanaan guru-guru mata pelajaran untuk menilai anak-anak kita. Kalau dulu memang mudah tuan-tuan, peksa dapat 80 A, dapat 70 B, dapat 30 lebih D, gagal. Itu mudah. Tapi sekarang tak ada dah ujian tu. Jadi semua pentafsiran dibuat oleh guru. Guru yang akan menentukan tahap berapa anak kita kuasai. Tahap penguasaan. Jadi, saya harap ibu bapa memberi kepercayaan kepada guru-guru kita kerana guru-guru kita adalah profesional. Tidak akan membuat sebarang pilih kasih. Saya selalu ingatkan cikgu-cikgu, pentafsiran dalam bilik darjah mesti secara profesional. Walaupun dia anak saudara kita, walaupun dia anak pada kawan baik kita, kalau dia tak layak dapat 4, 5, 6, jangan bagi. Gunakan keprofesionalism kita sebagai seorang guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab itu dengan baik dan juga cemerlang. Jadi saya juga mengambil kesempatan. Tadi saya selalu ucap terima kasih pada mak ayah. Ini saya nak ucap terima kasih kepada guru-guru saya lah. Seramai 84 orang guru, sesi pagi dan juga sesi petang. Guru lelaki kita tak ramai tuan-tuan. Kita ada dalam 10 orang je guru lelaki. Yang lain tu perempuan. Daripada 84 orang guru, perempuan 80%. Bayangkan, dengan tenaga lelaki yang sedikit, kita boleh juga minta bantuan guru-guru perempuan. Macam semalam saya tengok cikgu perempuan sibuk mengemas stor sukan. Cikgu perempuan tu, habis dia angkat tiang, angkat tilam berat-berat tu 2-3 orang. Hebat cikgu-cikgu SK Bandar Anggerik ni, walaupun dia seorang wanita, perempuan. Jadi terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru SK Bandar Anggerik, Sekolah Kluster Kecemerlangan, kerana telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Sesungguhnya apa yang kita buat itu akan mendapat ganjaran yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada ibu bapa juga, saya sentiasa berdoa agar kita semua dijauhi dari COVID-19, daripada sebarang bala, daripada sebarang penyakit. Yang sakit itu kita doakan mereka cepat sembuh, supaya mereka dapat menjalani kehidupan seharian bersama keluarga dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasanya itu saja taklimat khas saya pada hari ini. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanya mana-mana perkara yang saya terlupa, saya terlepas pandang, ataupun ada kalangan penolong kanan saya, Puan Nur Munifah, Encik Wan Abdul Rahman, Encik Idris dan Puan Bazlina, jika ada perkara yang ingin tuan-puan sampaikan, silakan sekarang. Jadi saya bagi pihak secara peribadi, saya mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kata-kata yang saya keluarkan sepanjang sesi taklimat ini menyinggung ataupun dianggap kasar. Saya mohon maaf, kerana yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih bos atas taklimat pengoperasian sekolah. Dekat ruangan chatting ada soalan. Bos nak terus jawab ke nak pas pada PK? Boleh saya Boleh saya cadangkan sesuatu tak dulu? Azrin. Boleh, Okay. boleh. Tuan, saya cadangkan boleh, dua perkara. Satu, slide tadi diedarkan dalam bentuk PDF kepada semua ibu bapa. Dan yang kedua, recording daripada taklimat ini juga diberikan kepada ibu bapa. Itu saja. Okey, nanti
Puan Bazlina dan juga Puan Munifah. Kita blast kepada grup kan. Takut saya lupa ni. Terima kasih Tuan YDP. Silakan yang lain jika ada. Okey, saya baca soalan ada dekat ruangan chat. Soalan kedai buku bila nak mula dibuka untuk pembelian baju sukan dan lain-lain? Masa ni kedai buku belum buat masa ni ya, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, kita belum dapat arahan untuk kebenaran kedai buku dibuka. Belum dapat lagi. InsyaAllah dalam waktu terdekat sekiranya pihak PPD, Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Perdana memberi kebenaran, kita akan maklumkan kepada ibu bapa lah. Jadi tarikh sebenar saya belum boleh nak beritahu. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Soalan kedua. Untuk anak-anak yang terlibat dengan PDP Kendiri, apakah kaedah untuk kehadiran diambil? Okey, tentang kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid yang bersekolah secara bersemuka, mereka akan dikira hadir dan tak hadir juga. Kalau hadir, hadirlah. Kalau tak hadir, tak hadir. TH ataupun H. Bagi murid-murid di rumah, mereka akan di-tick sebagai tidak hadir. TH, tidak hadir. Tetapi ada satu item tu dia nyatakan penggiliran. Penggiliran. Jadi nanti guru-guru kelas akan tulis dekat dalam kehadiran dia dalam APDM tidak hadir. Tetapi penggiliran. Maknanya kita faham murid ini tak hadir sebab dia bergilir. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Okey. Soalan seterusnya, ada lagi bos. Makanan waktu rehat adakah sama arrangement sebelum ni? Sama macam sebelum ni. Tadi bos dah bagi tahu. Okey, soalan seterusnya, jika anak tidak sihat dan tidak hantar anak ke sekolah, perlu ke buat surat atau hanya maklumkan pada guru kelas anak tak sihat? Okey, kita beri kelonggaran kepada ibu ayah. Kalau kes macam tu, tak perlu nak hantar surat. Maklumkan saja melalui media yang biasa digunakan dengan guru kelas. Okay. Yang buat surat ni kalau tuan-tuan masih belum bersedia menghantar anak ke sekolah kerana belum yakin 100%. Itu kena buat surat. Tapi kalau anak tu sakit, demam, bergejala, tolong maklumkan saja kepada guru kelas. Okey. Ada yang nak tanya soalan? Rania Azra angkat tangan ya? Sila. Sila. Kalau nak tanya. Tertekan. Siapa-siapa nak tanya, just buka mic. Atau saya teruskan dengan soalan seterusnya dulu Tudung sekolah wajib atau tudung sekolah wajib tak pakai atau boleh pakai tudung hitam ataupun putih? Okey, dia termasuk juga cara pemakaian tadi, tak wajib. Kalau mak ayah kata nak pakai tudung hitam, kita benarkanlah. Tudung lain boleh tak? Warna merah kuning boleh cikgu? Warna merah kuning Selangor Darul Ihsan. Boleh, tak ada masalah. Ini dalam tempoh pemulihan ni kita benarkan. Besok bila dah semuanya settle, semuanya dah pulih, kita kembali kepada peraturan asal. Okey, terima kasih. Okey, soalan kelima pun sama juga ditanya soalan. Anak tahun 6 dah tak muat baju sekolah ataupun baju sukan. Boleh ke pakai baju t-shirt berkollar tapi tak ada lambang sekolah? Boleh. Boleh. Sebab dalam tempoh pemulihan. Okey, seterusnya ada cadangan. Saya nak mencadang SKBA membuka satu channel marketplace untuk ibu bapa yang berminat untuk nak Lego pakaian sekolah secara dalam talian, Telegram. Contoh nama SKBA marketplace macam nak Lego baju-baju sekolah yang dah tak muat kot. Yang tu saya akan uruskan nanti. Okey. YDP jawab katanya diteruskan. Dah akan diuruskan. Alright. Okey, seterusnya kalau ada yang nak tanya soalan boleh buka mic dan terus tanya soalan lah. Kita bagi ruang sekejap. Azan. Kalau tak ada tak apalah Puan Nusawani kita boleh tutup dan saya percaya mak ayah semua dah faham. Nanti mak ayah kalau tak ada perkara yang nak ditanya
boleh personal PM saya boleh PM saya bila-bila masa. Okey, Terima Alhamdulillah. kasih. Okey. Okey, Alhamdulillah selesai sudah majlis kita pada hari ini. Kami sebagai jawatan kuasa majlis memohon maaf di atas kelemahan jika ada secara langsung maupun tidak langsung. Saya sebagai pengacara majlis pada hari ini memohon kemaafan di atas keterlanjuran kata sepanjang mengendalikan majlis pada hari ini. Diingatkan kepada ibu bapa dan guru, link kehadiran telah pun kami share dekat ruangan chat dan juga ada juga di blast ke dalam grup kelas masing-masing. Jadi boleh isi ya. Okey, jadi itu sahaja. Jadi kita tangguhkan majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Good job, Ustazah. Terima kasih. Terima Terima kasih. Assalamualaikum. Thanks all. Terima kasih. Congratulations. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih pengacara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua join dari awal sampai akhir. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum.